melaknat dan berlaknat-laknat sama-sama Islam itu ditegah oleh syarak itu. Dua benda. Satu melaknat perbuatan. Satu lagi melaknat-laknat kerja dua orang. Jadi sama ada dia melaknat orang atau dia bergaduh melaknat satu sama lain. Dua-dua dilarang. Jadi tak ada istilah orang kata dia sebut dulu. Oh dia sebut boleh, saya tak boleh. Jadi dalam Islam tak ada itu. Kau boleh, aku pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Tuan Imam, seluruh dan kuasa, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin yang berahmat Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat bersama luangkan sikit masa. Kali awal sikitlah kita habis hari ini. Saya dipahamkan dia pengusuhan jenazah pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati jenazah ataupun orang yang meninggal dunia, insya-Allah. Tuan sekalian, kita nak bincang sikit pada kitab Bahrul Majid jilid yang ke-13 ini yang menguraikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bab ke-79, Babu ma jaa fil la'nati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan laknat. Sekiranya bab ini membincangkan tentang sikap kita lah, orang mukmin, orang beriman. Kita ialah barangkali kita bukan sempurna, tapi yang penting kita belajar untuk menyempurnakan. Itu paling penting. Orang yang teruk ni memang tak ada terfikir dan kepala otak dia nak memperbaiki. Tapi kalau dalam hidup kita sentiasa fikir untuk nak memperbaiki walaupun gagal, insya-Allah Allah akan mengira niat kita itu sebagai satu usaha. Tak kira lah apa benda pun dalam kehidupan kita. Kalau kita ni orang pemarah, kena ada niat dalam hati, aku ni sampai bila menjadi pemarah macam ni. Kalau kita ni kedekut, kena ada dalam hati, bila aku nak kena kedekut. Itulah seterusnya. Kerana manusia ni Allah tak jadikan dia sempurna terus. Ada orang memang gifted, senyum aja, salah apa pun senyum. Orang buat dia pun senyum. Ada orang begitu. Tapi tak semua orang Allah jadikan begitu. Ada orang pantang kena cubit, melompat dia. Menara masjid tinggi lagi dia, kalau kira melompat gitu. Jadi kadang-kadang yang penting ni dalam kehidupan kita ni ialah kita sentiasa cuba untuk nak memperbaiki. Tapi apa yang nak diperbaiki itu pun satu masalah juga. Kalau kita tak tahu mana yang salah, bagaimana kita nak memperbaiki?
Biasa orang yang nak memperbaiki ni, bila dia tahu kelemahan, orang tak tahu atap bocor, macam mana dia nak baiki atap tu? Di mana yang bocor? Tengah kau nak ganti atap tu, tentu tuan-tuan nak kena cari di mana yang bocor. Begitulah kehidupan kita. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini, barangkali sebagai, dia panggil takmil. Takmil mana penyempurnaan kepada kehidupan kita. Ketahuilah kiranya wahai saudara, buku ni dengan baca kat mana pun, mula dia tu. Dia jadi trending mengarang kitab ni. 10 jilid ni tuan-tuan, jamai. Jilid ke-22. 22 jilid. Saya ingat boleh meninggal lah baca sampai 22 jilid ni. Bukan orang tu baca meninggal. So nak bincang semua sekali tu, rasanya sempat meninggal dulu. Lepas tu sambung kat kubur lah. Baca. Nak cerita panjang. Bukanlah baca buku sampai meninggal. Melaknat dan berlaknat-laknat sama-sama Islam itu ditegah oleh syarak kita. Dua benda. Satu melaknat perbuatan. Satu lagi melaknat-laknat kerja dua orang. Jadi sama ada dia melaknat orang atau dia bergaduh melaknat satu sama lain. Dua-dua dilarang. Jadi tak ada istilah orang kata dia sebut dulu. Oh dia sebut boleh, saya tak boleh. Jadi dalam Islam tak ada itu. Kau boleh, aku pun boleh. Tak. Ada orang sebut kan, kalau kau jahat, aku lebih jahat. Mana boleh itu? Dia tak boleh. Sebab itu Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu canggih Rasulullah SAW. Kita jangan. Yalah, ni kita lah tuan-tuan, tak sama dengan Rasulullah SAW. Tapi yalah, kalau kita tak ada langsung dalam hidup kita nak begitu, macam mana kan? Takkan selamanya kita nak yang begini. Dan tentu mesti ada improvement dalam kehidupan kita. Begitulah. Okay, Alhamdulillah, bab masjid ni, bab solat ni, bab kuliah ni, ada improvement. Jadi dalam bab akhlak ni pun kena ada. Letak banyak sikit. Maka tidaklah boleh seorang itu apabila marahkan saudara ni, lalu dikata laknatullahi alaih. Laknat menyurang. Gitu. Tak boleh. Maksudnya kutuk Allah atasmu. Kalau orang Melaka tu tak boleh pakai sangat. Kalau ada orang Melaka kan, dia begini tuan-tuan. Yalah, saya pun orang Melaka. Saya lahir Masjid Tanah. Kampung saya tu, orang belah saya ni tak cakap belah abang ni. Dia lagi kasar. Belah abang. Kasar orang bunyi. Dia lagi kasar. Dia celaka terus. Orang kampung saya tu. Ingat dia kecil tu, balik kampung dengan arwah mak. Naik peribet sapu. Dalam berimpit, peribet sapu. Dengan adik-beradik semua. Yalah. Ayah nak mengantar, mana ada kereta zaman tu. Awal 60-an, mana orang ada kereta, dia canggih lah. Sampai kampung, lintas jalan, dah kena maki lah. Jadi kami adik-beradik ramai riuh boleh jadi. Lintas jalan orang tengok, celaka kau bila sampai, kata dia. Saya kata hati ai, balik kampung mau kena marah. Sebenarnya bukan marah tu, dia bukan maki orang, bukan. Itu kalau terjemah bahasa dia, kalau seorang putih dia panggil welcome. When you arrive, dia welcome terjemahan dia. Jadi ada kita tak boleh simply gitulah kita sebut kata lahanat itu, walaupun memanglah saya kira lahanat itu dia berkata lahanat juga, cuma dibahasakan mengikut orang tempatan. Macamlah orang Kedah, orang Utara lah, tak Kedah tak mesti Kedah. Dia rajin kau bercakap sikit pun kau hang.
Kok hang kata dia. Dia ni pahal pula. So kadang kalau kawan-kawan ni orang Pantai Timur lain pula bahasa dia. Natang kata dia. Kadang kat ustaz pun dia natang ni. Mana dah natang tu? Natang kau bagi aku. Tapi dia sebenarnya dia bukan dia menatang kita, dia bahasa. Dia nak menunjukkan sesuatu. Tu sebenarnya. Tapi kalau orang tak biasa dengar. Kalau orang Kelantan kan, Nateh ni mari dah kata dia Nateh. Jadi bahasa-bahasa ni lah kita tidak kata bagus, tapi dia tidaklah memberi maksud yang sebagaimana khusus tu. Bukan. Ya, tapi tak bagus untuk kita amalkan, tak cantik lah. Ya. Macam orang Arab, dia suka kalau bercakap wallahi, sikit wallahi. Kita dengar dia ni pahal, saya bersumpah aja dia. Kan nak makan ni, wallahi akal, wallah. Kata makan pun nak bersumpah. Sebenarnya dia bukan bersumpah. Di perkataan wallahi itu dah biasa dah di mulut dia. Kita pun yang biasa berurusan dengan dia orang, ataupun kita yang rajin bergaul dengan dia orang pun sama terikut. Wallahi akhui anal barik, kita pun wallah juga kan. Jadi kadang-kadang kita ngajar juga, tapi kita pun 2 kali 5 juga sudah. Pasal dia macam mana cakap tuan, dia automatically kan. Itu macam orang putih kadang-kadang kalau kita tengok, tak betul lah dia bercakap pun, tak betul, tapi dia sikit. Itulah saya nak menyebut pun tak sesuai lah pula kan, dalam masjid sikit dia ni pahal pula. Tapi nak ceritanya ada setengah tu dia tidak memberi maksud yang khusus, tapi kebiasaan. Cuma kita kata kebiasaan ni bagus atau tidak, tak bagus. Itu kena jelas. Jadi laknatullah alaik tak boleh. Begitu juga dia kata ghadiballahu alaika, biar Allah murka pada kau. Itu pun tak boleh. Atau kita sebut juga ahraqa kallahu bin nari, sungguh Allah Ta'ala bakar kau dalam neraka. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Maka semua misal yang sebut tiada harus dilaknat kepada orang. Ini termasuk dalam tajuk ni. Tak boleh. Jadi kalau ada orang kata kenapa 3 tu je, lepas itu dia kata bermula dalil menunjukkan di atas tu demikian yang disebut oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin nari. Jadi yang tak boleh 3 tu kan memang Nabi sebut begitu. Nabi SAW beritahu jangan buat 3 ni khusus. Macamlah orang kadang-kadang confuse, kenapa orang perempuan tak boleh cabut bulu kening? Bulu kening kan? Sini kening. Alis sama. Alis pun juga. Orang lelaki tanya man tak tahu, dia benda dia tahu. Alis ni juga kan? Bulu kening pun dia juga. Namsyah kan? Orang cabut, tukang cabut. Kenapa tak boleh? Ada orang kata mengubah kejadian. Tak, mengubah kejadian pula. Jadi kita tengok bulu kaki boleh cabut. Bulu kaki. Orang lelaki memang tak ada kerja lah cabut bulu kaki. Jarang orang duduk depan pintu cabut bulu kaki. Orang perempuan cabut bulu kaki. Boleh cabut tak boleh? Oh makcik, tak ada kerja lu Ustaz, cabut bulu kaki tak. Kita bukan soal tanya kita kerja tak kerja. Soalnya boleh tidak, tu je. Ada orang kata tak boleh mengubah penciptaan. Tak. Dia tak masuk mengubah penciptaan. Mengubah penciptaan ni maksudnya dia berubah yang permanent. Saya tukar muka. Tukar jadi muka lain. Itu tak boleh. Tapi kalau dulu besar sekarang kecil sikit tu boleh. Itu tak ada isu. Ini makna mengubah yang kekal. Mengubah yang kekal. Itu tak boleh. Jadi sebab itu yang dilarang orang perempuan cabut bulu kening tu kerana ada larangan khusus. Itu yang tak boleh. Kerana ada hadis yang khusus
daripada Nabi SAW yang melarang daripada mencabut bulu kening. Sebab itu tak boleh buat. Kenapa tak cabut bulu mata? Cabutlah bulu mata sekali. Kan? Tak nak pula dia buat. Bulu kening dia cabut. Memang yang dilarang bila nak dibuat. Bulu ketiak boleh cabut? Bulu ketiak. Ikut suka tuan-tuan lah. Kalau rajin bela, ikutlah. Ikut seronok, tengok bulu ketiak tu panjang. Tapi sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para Rasul, bulu ketiak tu dipotong. Maknanya dicabut atau dihilangkan. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ini, la tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala bin nari. 3. Jangan berlaknat sekalian kamu dengan laknat Allah, dan jangan mengutuk sekalian kamu dengan kata dimurkai Allah, dan jangan sumpah menyumpah sekalian kamu dengan kata kiranya dijadikan Allah akan di dalam neraka. Tak boleh. Kata Abu Isa At-Tirmizi dalam bab ini riwayat daripada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Banyaklah riwayat. Dan katanya lagi bermula hadis hasan lagi sahih. Yalah. Ini ilmu hadis. Tapi tuan-tuan rajin dengar kuliah. Jadi kadang kita kena hadamkan jugalah satu-satu perkataan. Alah. Kalau kami mengaji dulu 3 bulan kena hadam semua. Tuan-tuan ni 13 tahun satu kataan tu je. Takkan tak boleh. Maksud kalau Imam At-Tirmizi rahimahullah, Imam Tirmizi ni boleh baca 3, Tirmizi, belaka boleh. Jadi kalau dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebut hasan lagi sahih, makna hadis tu sahih. Itu je lah. Bukan nak bincang bab hadis sangat, tak. Jadi sebagai tuan-tuan selalu dengar, takkan tak ada improvement. Bila sebut Imam Tirmizi sebut hasan lagi sahih, maknanya hadis tu sahih. Berarti hadis tu boleh dijadikan sebagai hujah ataupun sandaran hukum yang kuat. Baik. Masalah melaknat itu bagaimana hukum? Tadi disebut contoh yang dia bagi berpandu kepada hadis. Sekarang hukumnya pula. Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya mengatakan laknat itu ialah ibarat menjauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu tak bagi. Kita melaknat orang, maknanya kita nak minta Allah jauhkan rahmat daripada dia. Sebab itu syaitan dia daripada perkataan syatona, shin to nun, syatona. Apa maksud syatona? Artinya bu'du anir rahmah, yang jauh daripada rahmat. Sebab itu syaitan ni terkutuk sampai ke kiamat. Walaupun iblis ni Allah panjangkan usia sampai kiamat, tetapi dia tidak akan pernah dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab dia mal'un, dia dilaknat. Itu yang baik. Jadi kita risau. Kita melaknat tak pasal, dah. Tapi ada dia punya puran sekejap lagi. Sama juga kita kena marah ke anak kita. Dah kahwin, tak ingat bapak. Laknat dia anak. Jangan. Si anak tak beranak semua sudah. Dia kan laknat kita. Sebab itu kita jangan suka laknat. Lagi-lagi mak bapak. Marah ke anak sekalipun jangan guna. Bahaya. Maka yang demikian itu tiada harus melainkan atas orang yang disifatkan dengan sifat yang jauhkan daripada Tuhan, daripada Allah SWT, iaitu kufur dan zalim. Melainkan kalau sekiranya memang Allah sebut laknat itu pada mereka. Misalnya pada orang-orang yang kufur dan orang-orang yang zalim. Contoh, laknatullahi alal kafirin. Laknat Allah ke atas orang-orang kafir. Laknatullahi alal zalimin. Laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Itu kerana Quran sebut begitu, kerana Allah sebut begitu. Maka ada orang kata, tapi kita tak boleh lah Ustaz sebut begitu. Dia tuan-tuan kena begini. Prinsip kita jelas. Apa yang disebut Al-Quran, itu yang kita pegang. Soal apa yang disebut Al-Quran,
kontradik dengan apa yang mungkin kita fikir atau kita faham, atau boleh jadi juga yang kita pegang sebagai prinsip. Maka kita kena pegang Quran. Cuma ada cuma tu, kena faham betul-betul. Ada orang kata ni Quran ni, betul lah. Tetapi ada pula dalam Al-Quran itu perkara ataupun ayat-ayat yang kita tak boleh faham dengan satu makna. Boleh jadi maknanya lain. Ya? Maka ulama tidak bersepakat menentukan maknanya. Itu bab lain. Tapi perkara yang Quran sebut secara jelas, yang tak ada takwil, tak ada lagi kita nak mentafsirkan, maka kita tak boleh sebut, oh tak, saya tak setuju dengan prinsip ini. Mungkin tak ada mungkin. Contoh, Allah sebut misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nak tafsir apa lagi? Riba haram, jelas. Jadi tak boleh kita kata, tapi saya tak. Sebab tu saya sebut, kalau orang kerja bank, tak biasa disebut sangat kita kerja bank, ni diam sudah. Kerana kita kena ada rasa tu. Walaupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada satu pandangan dalam konteks ini. Ya. Maknanya khususnya orang kerja bank yang memang jelas bank terlibat dengan riba. Walaupun orang kerja perbankan Islam, hakikatnya tidak ada kecuali bank Islam yang memang bank tu bank Islam. Itu pun masih ada perkara yang jadi perbincangan di kalangan para cendekiawan, para ulama. Jadi maknanya dalam bab riba tu jelas. Cuma yang ini dikira riba ke tak riba, ni riba ke tak riba, itu bab lain. Tapi riba jelas. Tak ada riba tuan-tuan nak tak. Sebenarnya riba tu bukan riba. Riba, kata dia. Orang Kelantan ni, riba. Pemandang. Riba. Saya tak pandai nak sebut. Saya bukan orang Kelantan bunyi, Kelantan bayar. Maknanya, itu tak boleh. Kita tak boleh tukar dia dah. Memang itulah dia. Jadi, yang itu kita tak boleh kompromi. Walaupun tuan-tuan kita buat. Tuan-tuan kena faham dua benda. Satu, memang kita tak setuju dan kita buat. Ada keadaan kita mungkin buat tapi kita tidak boleh setuju. Macam orang mak bapak pula. Kadang-kadang mak bapak ni yang mokok. Cuba tanya dia, anak boleh mokok? Nak kena perampok kata dia. Dia tak nak dia mokok. Jadi baguslah. Bukanlah kita kata dia bagus sebab dia mokok, dia tak bagi anak dia mokok. Jadi bagus daripada bapak yang mokok, dia ajar pula anak tu mokok. Itu yang mengarut. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Kadang-kadang ada mak-mak, dia free hand. Kita tengok anak elok tudung labu. Sebab tu kita kadang jangan condemn tu mak orang. Asal mak awak tu tak boleh tudung lagi. Kak, tahu tak? Anak dia tu tudung, kemungkinan mak dia yang suruh tudung. Ya betul, dia mungkin salah. Tetapi dia tak nak anak dia ikut salah. Kita tak kata perbuatan dia tak tudung tu betul. Tapi kita jangan condemn. Jangan kita ingat dia tu teruk, mungkin teruk sangat ni, teruk sangat. Tak. Boleh jadi dia tak nak anak dia jadi begitu, dia lorongkan anak dia supaya anak dia daripada seawal mungkin faham agama. Ada orang begitu. Nak main tuan-tuan, tuan-tuan tengok artis sekarang. Hantar anak ke tahfiz, anak sekolah agama. Saya ceramah dekat Shah Alam. Ada 2 artis anak dalam satu sekolah. Mak bapak taklah kita kata uhaga tu. Maksudnya ialah bidang industri filem ni tak banyak sikit tercalit juga. Tercalit juga tuan-tuan. Soalah kot mana pun, lagi kalau masih lagi aktif berlakon dan sebagainya, tak banyak sikit tetap kita ada kena. Kerana benda ibarat kita kata, sebab dia jadi tradisi, benda itu dia tidak solid mengikut syarak. Kita bukan anti kepada saudara kita yang terlibat dengan industri kreatif ataupun filem lah, kita kata kreatif ni lebih luas. Tapi kadang-kadang itulah realiti dia. Itu realiti dia. Cuma
Boleh tak kita condemn mak ayah? Apa pergi hantar anak sekolah agama, awak sendiri pun berlakon ngerut. Tak boleh. Dia tak nak anak dia jadi itu, cukuplah. Kita pun bukanlah kawan orang artis, tuan-tuan. Tapi kadang bila kita jumpa, kita tanya, tak payahlah Ustaz, saya tak nak anak saya jadi artis. Dia tak nak. Dia pun tak nak anak dia jadi pelakon, tak nak anak dia jadi penyanyi. Yang nak tu naklah. Tapi yang ada sebagian dia tak payah. Ya, tak payah keturunan saya jadi penyanyi pelakon lagi dah. Jadi sebab itu kita tak boleh underestimate orang. Ada orang mungkin dia teruk, tapi dia tak nak anak dia, keturunan dia teruk. Baik. Maka saygiyanya dengan lapas syarak, kerana laknat Allah itu ada bahaya, kerana menghukum atas Allah Ta'ala, menjauhkan orang kena laknat itu daripada hadrat Tuhan dan jauhkannya dari umum rahmatnya. Maka yang dinamakan itu kerjaan ghaib, tiada mengetahuinya lain daripada Allah Ta'ala, dan mengetahui atasnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika memberitahu Allah akan atasnya. Bahasa Melayu dulu ni mabuk kita baca. Maksudnya, pertama, laknat ini benda berat. Ni yang kita sebut tadi. Ya. Jadi kalau orang yang kena laknat, maknanya jauh dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni hidup dengan rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Doa tadi kita baca. Doa kunut kan? Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, bagi kami hidayah. Ya Allah, sebagaimana kau bagi hidayah. Wa'afina fiman afait. Betul tak seterusnya? Kita minta. Sama itu tuan. Saya orang berniaga. Ni nak umrah nak mula dah. InsyaAllah 30 bulan berangkat. Patut hari tu 14. Patut hari tu 24 ni. Patut ni. Malaysia Airlines tukar. Kita faham lah. Mula-mula nak mula ni. Kadang-kadang mungkin dia rasa tak baloi, dia nak terbangkan orang, dia tunda pula. Tak boleh. Tapi saya pribadilah, bila nak mula umrah, memang Allah Akbar. Kita punya sandaran pada Allah Ta'ala, hampir hari-hari doa. Walaupun kita biasa dah, kita ke Mekah ni, perangai dia orang ni, semua kita tahu dah. Tapi kita nak buat sesuatu yang kadang-kadang ada perkara yang luar daripada kemampuan kita. Luar pada kemampuan kita. Jadi, ya Allah, memang aku harap engkau punya kuasa je. Lain kalau makan gaji dulu. Dulu saya makan gaji, dulu cikgu. Makan gaji, mana ada. Ya Allah, harap-harap keluarlah gaji bulan ni. Ada. Dia tanya makan gaji, ada. Jujur, mana? Tak pernah kita dah, ya Allah, taknya adalah gaji bulan ni. Tak ada. Memang tahu dah. Kan? Nanti 7 bulan keluarlah gaji tu. Paling-paling pun keluar. Kenapa tak keluar lagi gaji? Itu je. Kita orang makan gaji. Jadi kita orang berniaga ni, ya Allah, Alhamdulillah. Satu benda selesai. Allah, syukur sekali. Tadi selesai bab hotel Madinah. Hotel tak banyak tuan di Madinah sekarang. Banyak hotel tutup lagi. Semalam saya punya staff pergi, saya kata, Ricky, hotel kita nak pergi. Sebab kita pakai visa umrah. Visa umrah ni tuan-tuan hanya terbatas kepada hotel-hotel yang ada dalam sistem saja. Hotel yang tak ada dalam sistem tak boleh ambil. Dan sekarang dia agak straight, dia nak buat umrah ni macam diuruskan haji. Tuan-tuan kalau pergi haji, ada tuan-tuan risau kalau tuan-tuan tertinggal. Tak ada, memang daripada awal sampai ke hujung diuruskan, nak bergerak apa semua. Dia nak buat begitu. Tapi masalahnya apa? Bila begitu, dia mula jadi menganggut. Sebab itu tuan-tuan tengok harga umrah mahal guna visa umrah, murah guna visa pelancong. Visa pelancong dia tak perlu pun hotel mana tuan nak pergi, lantak kau ambil visa, lepas tu pandai kau lah duduk. Kau nak tempat Agoda ke, Agono ke, Agola ke, ikut suka kau lah. Kau tak ada hotel, nanti kau cek lah hotel lain. Dia macam tu. Sebab pada dia kita pergi melancong, bukan nak pergi buat umrah. Sebenarnya pun visa turis, visa pelancong, visa ziarah. Jadi
Secara umum tanggapan kau nak melancong, cuma mungkin agaknya tengah melancong tu rasa nak buat umrah lah, boleh. Sebab tu dia kata visa pelancong ialah untuk melancong, tapi nak buat umrah boleh. Visa umrah untuk buat umrah. Cuma itulah visa umrah jadi mahal sebab dikhususkan macam ni. Sampai bulan 12 ni setakat ni kebanyakan hampir susah nak jumpa hotel 3 star. Kalau ada pun kita nak guna pun serba salah. Terpaksa 4 star, 5 star. Ada orang buat sampai 12,000 untuk bulan 12. Dia kata dah halang-halang 5 bintang, biar berbintang-bintang terus duduk. Semua betul juga. Kan? Dah halang-halang kena bayar 5 bintang, baik ambil yang 5 bintang betul-betul serve 5 bintang. Bezanya mungkin tak banyak. Contoh, orang terpaksa spend banyak tu juga. Baik ambil yang 5 bintang betul, kita pun masuk puas hati, sekurang-kurangnya pualah, seronok aku dapat. Macam itulah ibarat. Tapi nak cari yang hotel lebih kurang susah. Sebab sistem. Tapi kalau tuan-tuan pakai visa ziarah, turis, ikut sukalah tuan-tuan ambil hotel mana pun, dia tak ada masalah. Sebab itu dia jadi murah. Kemudian visa umrah ni 27% dia punya. Kita dulu berapa persen? Apa nama tu? Dia panggil? Cukai apa tu? Dia panggil? Dulu. Apa ke benda lah namanya? Apa? GST. Berapa persen? 12? 10? 6. Ramai? 6% je dulu kita. Dia 27%. Tengok rasa lebih ke tak lebih? 27%. Cukai je dekat 1,000 untuk satu package. Siapa nak bayar? Tuan-tuan lah bayar. Dah. Tuan-tuan suruh travel agent tu bayar. Pengsan kawan tu. Dia pun profit tak sampai banyak tu. Tapi cuma satu kelebihan. Visa umrah ni confirm memang tuan-tuan buat umrah. Sebab tuan-tuan memang ambil visa umrah untuk pergi buat umrah. So slot tu confirm. Tak usah risau. Macam mana nanti kalau tak dapat buat umrah, apa hal pula? Kan memang nak pergi umrah. Confirm. Visa turis, tuan-tuan kena mohon di sana. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Visa umrah, tuan-tuan pergi 40 orang satu bas, 40 masuk serentak dengan ustaz. Visa ziarah, boleh jadi tuan-tuan masuk pecah-pecah. 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. 2 jam, 2 jam, 2 jam. 10 orang pukul 2, 10 orang pukul 4, 10 orang pukul 6, 10 orang pukul 8, 10 orang pukul 10. Habis. Bakinya ustaz je belum masuk lagi. Pukul apa? Pukul 11. Tak guna punya ustaz. Dia bawa kita, dia masuk seorang-seorang. Itu visa turis. Tuan-tuan kena faham tu. Walaupun saya tanya juga dengan muasasah saya, kau boleh buat tak visa turis masuk sekali? Don't worry, I will try. Arab punya I will try. Memang I will try, I will fly lah sudahnya. Itu Arab, jangan duk pening. Cuma itulah bezanya. Sebab itu dia jadi mahal, jadi murah. Dan visa ziarah ni, tuan-tuan kena bawa duit lebih sikit lah. Tuan-tuan pun dah tengok dekat Facebook banyak orang. Sebab kalau orang tu kena masuk hospital, dia kena bayar sendiri. Dia tak boleh harapkan macam sebelum ni dia panggil cashless, tak payah bayar, tak ada. Dia kena sedia duit. Ya. Kalau orang tu hari kedua tiba-tiba demam, COVID, positif, dia hantar pergi kuarantin, bayar sendiri hotel tu. Dia tak masuk. Tapi ada insurans kan? Ya, insurans tu dia panggil pay and claim. Bayar dulu, claim kemudian. Bila dapat, ikut suka dia lah bila nak dapat. Faham? Itu reality ni. Kalau visa umrah, tak ada. Masuk hospital, ditanggung. Orang tu positif COVID, memang ditanggung. Ada hotel ni, pergi duduk hotel tu, habis, selesai, habis. Macam tu. Keedah dia. Jadi tu beza dia. Dia kalau tuan rasa nak buat pakai visa umrah, ni. Visa ziarah, ni keedah dia. Jadi kena faham. Ya? Saya punya jemaah ialah jemaah Malaysia pertama meninggal dunia di Madinah menggunakan visa turis. Itulah kali pertama saya guna, sampai ke sudah tak pakai dah lepas tu. Tobat nasuha. Sebab ni jemaah saya sendiri tuan ni, bukan cerita jemaah orang. Jemaah Malaysia pertama menggunakan visa umrah meninggal dunia di Madinah adalah jemaah UHR Travel and Tours. Urusannya 2 tahun berusia. 2 tahun.
Konsulat pun pening. Apa masalah orang Madinah ni tu. Tu tahu. Tu saya sendiri yang urus. Dan keluarganya kena bayar dalam 5,000 lebih. Duit kita. Duit kita dalam 6,000 lebih kurang dekat-dekat. Dia pakai visa turis. Macam ni? Sikitlah share. Jadi nak ceritanya, kita ni hidup dengan rahmat Allah Ta'ala. Kena minta harap. Sebab itu selawat, kalau tuan nak kena dapat berkat Allah Ta'ala, selawatlah. Wa barik ala Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi kata, engkau selawat pada aku, Allah selawat pada engkau. Engkau minta berkat pada Nabi, Allah turunkan berkat pada engkau. Cuba baca dia. Sebab itu yang orang suruh selawat. Sebab dia macam spring. Engkau lontar, dia datang balik. Atau macam kau baling bola ke dinding. Berapa banyak nak bola tu datang balik pada engkau? 10. Balinglah 10. Kau baling 1, nak harap 8, macam mana gaya? Kan bola tu beranak. Itu bakso beranak lain. Ada bakso beranak. Pergi Surabaya, makan bakso. Bakso beranak. 1 biji, dalam dia ada banyak bakso. Canggih orang Indonesia. Pandai dia, kreatif. Panggil bakso beranak. Itu bak lain lah. Itu bak minta darah nama. Maknanya gitu. Kita nak Allah berkat kepada kita, selawat kepada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi, selawat Ibrahimiyah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa banyak berkat kita minta, berapa banyak kita minta keselamatan untuk Nabi SAW, maka Allah turunkan balik pada kita. Itu janji Nabi SAW. Melaknat yang harus tu bagaimana? Ada juga. Tadi hukum melaknat tak boleh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya. Tuan-tuan kena ingat, Imam Ghazali ni Imam mazhab Syafi'i, dia juga antara ulama usul fiqh. Kita ingat dia ulama tasawuf saja, tetapi dia juga masyhur sebagai ulama tasawuf. Jadi bila disebut boleh melaknat, tetapi bagaimana? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, melaknat itu harus ialah melaknat dengan kaifiah umum saja. Seperti laknatullahi alal kafirin, Allah melaknat orang kafir. Kerana sifat kufur dia, maka Allah laknat. Tapi kita tak bolehlah tuan-tuan pergi jumpa orang kafir, kau tahu tak, engkau ni kena laknat dengan Allah Ta'ala, bawa tenang. Salah. Tak boleh. Itu dah khusus. Dia hanya umum saja. Tak boleh khusus. Sebab kita tak tahu. Itu yang disebut tadi di atas. Kerana itu perkara gaib. Nabi SAW pun tak tahu. Melainkan Allah beritahu kepada Rasul SAW. Jadi sebab itu, kita nak melaknat orang, kita tak tahu adakah betul orang ni kena laknat. Melainkan engkau juga dapat surat daripada Jibril, dia kena laknat. Itu bolehlah. Mana confirm betul nampak. Tapi saya rasa Jibril jarang turun ke kita. Malaikat maut yang turun. Tuan-tuan, ya. Atau laknatullahi alal mubtadi'in, laknat Allah ke atas orang-orang yang melakukan bid'ah. Dengan menilik kepada bid'ahnya, bukan orang. Maksudnya umum. Semua bab bid'ah ni bab-bab tenang lah. Ya? Bab-bab tenang. Biarlah ustaz-ustaz kita yang pakar-pakar, dia nak sembang, biarkan. Kalau kita standard kuliah subuh ni, kadang dengar, kadang lelap, kadang dengar, kadang lelap, elok-eloklah bertenang. So, saya pun tak minat nak bincang. Kenapa? Sebab saya rasa saya pun tak pakar. Jadi biarlah yang pakar-pakar, Ustaz Zamihan, Ustaz Rozaini, lagi siapa, macam-macam. Biar dia orang bincang, tak apa. Kerana kita akan dapat manfaat ilmu daripada dia orang. Sebab yang keluar tu butir-butir ilmu. Yang kita, dia pun tak faham. Sekadar nak berkelahi, baik tak payahlah. Bawa tenang. Faham tuan-tuan? Faham ke tidak? Sabar. Ya, sabar. Dan ranjat saya. Dah habis masa tadi. Dan disebut juga la'natullahi 'alal fasaqah, laknat Allah kepada orang yang fasik, yang menilik ni pada sifat fasik tadi. Jadi itu boleh. Atau melaknat dengan lebih, atau dan harus melaknat dengan kaifiah yang lebih tertentu daripada yang tersebut, seperti laknatullahi 'alal yahud. Itu lebih khusus daripada orang kafir. Orang kafir ni ada Yahudi. Tetapi tetap umum juga. Bukan kita pergi ke Yahudi tu laknat Yahudi, tak boleh. Tapi kalau umum tak ada masalah.
wan nasara wal majus. Begitu. Ya. Ataupun laknat Allah ke atas Rawafidah atau Qadariyah, atau laknat Allah kepada pemakan riba. Tu. Ya, contohnya janganlah masuk bank. Masuk bank, pergi kat kaunter, ada apa pakcik? Laknat Allah ke atas orang yang terlibat dengan riba. Insaf budak tu. Pakcik saya resign sekarang. Pakcik isilah barang tu sendiri, saya nak balik dah, kata dia. Ya. Maka semua yang tersebut itu harus, tetapi pada melaknat segala jenis yang bid'ah itu ada bahaya, kerana mengetahuikan bid'ahnya itu pekerjaan yang tersembunyi dan tiada datang pada lafaz yang maksud. Maka sahagianya ditegahkan daripadanya akan orang-orang awam yang akan membawa kepada melintang diri, seumpamanya membangkitkan perkelahian antara manusia. Sebab itu orang awam tak usah sibuk. Tapi ustaz tersebut, dia memang ustaz, dia memang ada kepakaran. Kita peringkat kuliah maghrib ni bertenang saja dah. Bukannya peringkat bachelor ke, peringkat khatam 4 kitab ke, peringkat khatam kitab-kitab turas ke. Tak, kuliah maghrib je. Berapa banyak kita kuliah ustaz ada kitab kita pun tak ada. Berapa banyak kita ustaz kuliah, kita tulis, kita pun tak pernah baca apa kita tulis. Tapi bukan orang sini lah. Ya. Ada yang pegang buku tu tolak ke tepi. Ustaz dia kata aku ni, kata dia. Tak makna begitulah tuan-tuan ni. Baik, itu bertenang-tenang. Masalah melaknat seseorang yang tertentu itu ada padanya bahaya. Demikianlah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, seperti engkau kata Ali dilaknat, kiranya Allah akan ditaklid. So, khusus. Ya. Kalau dah pernah buat, berhentilah, itu je. Padahal Ali itu kafir atau fasik atau orang yang buat bid'ah, tak boleh juga. Ya, tak boleh. Maka pada tiap-tiap yang sabit laknatnya pada syarak, baik pun di dalam kitab atau dalam sunat, maka harus melaknat. Jadi kalau memang dalam Quran sebut secara khusus, itu tak ada masalah. Anda faham ke tidak? Tadi kita sebut Allah laknat Ali. Jangan. Maknanya kau khusus pada dia, tak boleh. Walaupun dia orang fasik, walaupun dia orang bid'ah, walaupun tak boleh. Tak boleh. Jadi laknat tak boleh, mengkafirkan orang juga tak boleh. Jangan mudah-mudah. Itu kaedah dia. Tetapi kalau dah ada disebut dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW, seperti engkau kata Abu Jahal laknatullah, okey, tak ada masalah. Memang ada disebut. Jangan tuan puji pula, saya Abu Jahal ni ceritanya orang jahat, tapi saya respect dia. Kau ni gila ke tak sioman? Quran laknat dia, kau boleh respect pula. Itu yang tak betul. Tang situ tak betul. Ada orang sebut kadang-kadang tu tak. Kata Ustaz, Fir'aun ni kira-kira kena laknat lah tak? Memang adalah Quran sebut. Tapi satu saya salute pada Fir'aun ni. Sejak bila pula orang yang Quran sebut yang Allah laknat, setiba kau nak salute pula? Tak kena tu bang. Tak betul. Jadi orang yang memang Allah murka, jangan kita salute pula. Cuma agama mengajar kita, bukan untuk kerja kita pula menghakimkan dia. Tapi jangan kita ambil pula dia sebagai idola ataupun ambil sebagai contoh atau untuk yang kita hormati dalam konteks dia punya kehidupan. Tapi sebagai manusia kita kena hormat. Sebab itu Yahudi mati pun Nabi SAW bangun. Bila orang tanya, ya Rasulullah, Yahudi dah dia bukan manusia. Itu bab lain. Ini dalam konteks kehidupan. So kita kena pandang they are nothing for us. Understand? Saya memang kadang-kadang sampai bagi sikit kat Om Teh. Dia nothing. Tak ada apa. Walaupun nampak hebat, nothing. I'm sorry. As a human, I respect you. As human. You are human, I'm human. Understand? Tapi untuk your life, your achievement, I'm sorry, I don't respect. No. Itu kita tak boleh. Tu kena ingat tu. Ya. Kadang ada orang meniaga riba.
Ataupun orang melabu tak mana-mana, melabu ikut suka dia je. Oh bagus dia pandai, otak dia geliga apa ke benda ni. Kalau macam tu, marilah kita muji orang yang merompak tu. Jumpa, bagus je, saya suka Encik merompak. Merompak tu pun mabuk tengok kita. Awak dah kenapa? Kata saya. Tak, saya memang salut lah dengan Encik. Saya suka salut pada orang yang macam Encik ni, merompak, orang muno, saya suka. Tak, dia tak boleh begitu. Tak boleh. Kalau kita tahu memang jelas bahawa perbuatan dia itu bertentangan dengan agama, jangan kita letakkan satu, dia panggil ketinggian pada dia. Agama tidak mandang dia tinggi, tiba-tiba kita mandang dia tinggi. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau kita menyebut soal dia punya skill berniaga, itu bab lain. Tapi kalau kita cerita achievement dia, tu saya bangga. Dia berniaga pun benda tak halal, benda yang tuan-tuan nak bangga. Tapi kalau skillful, cara dia berniaga, cara benda yang lain, berniaga benda yang lain. Cara dia mengurus syarikat, bagus, hebat. Filing sistem dia, pentadbir, okey, itu tak ada masalah. Itu dibolehkan. Tapi kalau tuan-tuan berbangga dengan achievement dia, oh sekarang dia hebat, dia jadi banyak ni. Tak. Canggih tu, pakai kereta besar. Kereta dia je 4 juta ke? Kereta apa Allahuakbar, kereta api panggil. Apa kita nak bangga dengan achievement dia? Tapi kalau tuan-tuan bangga dengan dia punya skill, kemahiran, itu tak ada masalah. Boleh kita ambil. Habis. Ya? Jadi Abu Lahab laknatullah, boleh. Adapun melaknat seorang mati atas kafir dan diketahui dengan itu pada syarak, adapun melaknat seorang Yahudi yang tertentu pada zaman kita masalah, maka itu berbahaya juga. Kerana barangkali masuk Islam dia, maka ia mati dalam keadaan yang hampir di sisi Allah. Tak tahu kita. Kita marah orang jangan laknat dia. Tak tahu tuan-tuan. Dia mati tu bagaimana kita tak tahu. Walaupun kafir, ni bukan saya sebut, pengarang kitab. Kita tak tahu ujung ending orang. Siapa yang tahu? Kate Stewart. Kate Stewart. Saya tak tahu, tapi dia pasal orang dulu kan. Saya bila mula kenal tu, saya cuba cari. Siapa Kate Stewart? Memang huru-hara betul. Kan? Kate Stewart. Sekarang panggil apa? Nama dia? Lama tak dengar. Yusuf Islam. Kan? Kate Stewart. Oi, yang main. Tu zaman Haji tu. Kita tak tahu siapa, apa hujung orang. Masalah mukmin kamil itu tiada pelaknat, tiada pencela dan pelucah. Daripada Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Tiadalah mukmin yang kamil, maknanya yang sempurna, lagi berpegang dengan hukum agama, mencela dan mencaci orang pada keturunan, seperti dikata dia anak Cina dan bangsa anak orang mata luyu. Maksudnya orang mata sepet. Tak boleh. Kan? Tu Cina sepet tu, Cina sepet. Tak boleh tu, tak. Salah. Nabi cakap salah. Ya, dan pengarang kitab ni orang Melayu. Jadi dia bercakap tu atas cara hidup orang Melayu. Maksudnya cara hidup orang kita lah. Jadi senang dia bagi contoh. Atau dia sebut dia anak Cina, dah sudahlah. Maknya bangsa Indo-Paria pun tak boleh. Tak boleh. Ni Nabi larang ni, yang main-main. Dan tiada pula melaknat dan tiada mencabul dan pencarut dan tiada busuk mulut mempermaki orang. Itu orang Islam, mulut tu jaga, bawa-bawa tenang. Masalah laknat itu kembali kepada yang melaknat jika tidak jatuh ke atas orang yang kena laknat. Kena ingat. Ya. Demikian disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya laknat itu apabila dihadapkan dia dan dilaknat dia kepada orang yang dilaknat dan yang dihadapkan dia, maka pergilah ia mengenainya jika ada didapat jalan mengenainya. Kerana orang yang kena laknat itu zalim masalah kepada yang melaknat, maka jika tidak ada jalan laknat itu datang mengenai yang kena laknat itu,
berkatalah ia, wahai Tuhanku, telah dihadapkan oleh orang yang melaknat itu akan daku kepada si anu, maka tiada jalan dapat aku menimpa si fulan yang kena laknat itu. Maka dijawab dari pihak Tuhan, kembalilah kamu ke tempat yang kamu datang. Maka ia pun kembali menimpa orang yang melaknat. Macam faham? Mabuk nak faham, ya? Maknanya nak senang mudah faham begini tuan. Bila orang tu sebut laknat kau ni, maka laknat tu seolah-olah, laknat ni di satu seolah-olah di satu benda yang menimpa orang tu. Ni satu benda besar yang menimpa. Maka laknat tu, bila disebut laknat engkau ni, jadi benda tu seolah datang nak menimpa. Maka kata pengarang kitab ini, berpandu kepada hadis Nabi SAW, ketika mana laknat itu pergi kepada orang yang disebut tadi, dia dapatinya memang laknat tu, ya, laknat tu sendiri dapati orang yang disebut tadi tu memang patut kena laknat. Laknat Abu Jahal, sampai terus laknat tu ke Abu Jahal, sebab memang dia tu dilaknat. Itu maksud dia, maka kena laknat dah dia. Tetapi dia kata sini, apabila didapatinya tak ada jalan nak pergi ke orang tu, disebutnya laknat betul kau ni, kawan ni apa hal nak dilaknat pula? Maka laknat tu dapati, aku ni macam mana nak pergi kat dia ni tak sepatutnya kena laknat. Maka ketika itu dia pun kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, orang ni suruh aku laknat kawan ni, tapi aku tak nampak apa benda yang aku nak mesti laknat dia, contoh. Maka laknat tu seolah-olahnya berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana aku? Maka Allah kata, sekarang kau patah balik kepada yang punya, yang sebut laknat tadi. Nampak kan? Itu kadang-kadang kita ni dalam hidup, kita tengok nampak ada something wrong ni, kadang-kadang mungkin kita ada banyak benda patah balik. Faham tak? Benda tu patah balik, kita tak perasan. Laknat orang tu, laknat orang ni, laknat orang ni. Rupanya benda tu patah balik pada kita. Kita tak perasan. Tu yang kadang-kadang kita tengok buat ni tak jadi, kadang orang ni buat gitu, buat gini. Macam-macam. Tak banyak. Kadang kita cuba nak khusyuk semayang, tak khusyuk. Khusyuk semayang, tak khusyuk. Sebab rupanya benda tu dah patah balik pada kita. Waliyahzubillah. Ni apa disebut oleh pengarang kitab ni. Habis. Melaknat angin itu ditegah oleh syarak. Sikit lagi. Habis insyaAllah. 7 suku. Seperti orang yang bekerja mengangin padi, dalam ia sedang mengangin itu lalu putus tiupan angin, maka dia pun marah dengan sumpah laknatnya. Dia berkata, angin laknatullah, angin berdebah. Tak boleh. Tak boleh. Azan kalau laknat angin, kata Nabi SAW, fa innaha ma'murah. Angin tu dia nak bergerak ke kanan ke, bergerak ke kiri ke, nak laju ke, nak perlahan, itu semua Allah Ta'ala yang arahkan dia. Tiba-tiba kau nak laknat angin, pasal apa? Macam kita lah perempuan kat masjid, kita nak keluar, sidai baju dulu, keluar pergi kedua kahwin, balik bersepah baju atas lantai, tercabut daripada jemuran tu. Kita kata celaka betul angin ni, air bawa tenang makcik. Angin tu akan kata, apa pasal aku pula kena celaka? Patah balik pada kita yang main-main, bertenang-tenang. Tak boleh. Melaknat binatang itu ditegah oleh syarak. Binatang pun tak boleh laknat. Tak boleh. Ada riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dalam antara Rasulullah SAW pada setengah pemusafirannya, ada satu perempuan kaum Ansar di atas seekor unta betina. Maka ketika untanya penat dan kurang cepat jalan, lalu perempuan itu pun mengatakan laknat kepada unta itu. Maka Nabi dengar, Nabi perintahkan para sahabat supaya ambil unta ni dan ambil sekalian kamu, hai sahabat, apa yang ada di atas unta itu. Maksudnya unta tu dah kena laknat. Nabi kata, ambil barang-barang yang ada atas unta tu. Mungkin unta-unta ni sekali jalan bawa barang, ada yang bawa orang, lambat nak jalan. Maka orang tu kata, laknat punya unta ni. Nabi kata, angkat barang-barang atas unta tu.
Seolah-olah Nabi SAW nak bagi tahu bahawa sekarang unta tu sudah kena laknat. Kata sahabat, kami lihat seolah-olah aku nampak sekarang ini unta tu berjalan sendiri dan tak ada siapa pedulikan dia. Maknanya apa? Nak beritahu jangan laknat unta. Jangan laknat unta pula. Jangan laknat binatang. Tak boleh. Ya, silakan. Sumpah laknat ni pun bahaya juga. Ni laknat satu hal. Sumpah laknat ni ialah salah satu dari hukum dalam syarak untuk orang yang tak ada bukti. Maka di akhir sumpah itu disebut, maka sekiranya aku berbohong, maka laknat Allah ke atasku. Yang main sebab tu orang zaman sekarang hebat-hebat, dia berani buat macam-macam ni. Sebab tu hati-hati. Itu salah satu daripada kaedah dalam hukum syarak. Memang ada, tapi bukan semua benda ya, tetapi itu sebahagian daripada kaedah dalam hukum. Ada. Misalnya seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan tak ada bukti, tapi dia memang tuduh, maka hendaklah pada akhir dia sumpah tadi dia menyatakan sekiranya aku berbohong, maka laknat ke atas. Pasal dia tak ada bukti ya? Habis. Yang terakhir, melaknat ayam berkokok di tengah syarak. Ayam pun kena laknat juga, teruk manusia ya? Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ayam jantan berkokok ia hampir dengan Nabi SAW. Maka satu orang laki-laki berkata, wahai Tuhan, laknat akan dia. Maksudnya dia laknatnya ayam tu pasal dia berkokok. Maka dia dengar oleh Nabi SAW, maka dia berkata, Nabi SAW bersabda, biarkan ia berkokok, jangan dilaknat akan dia, kerana ia menyeru kepada sembahyang, yakni menjagakan orang waktu masuk beribadah. Sekarang tak bunyi adalah ayam kokok ya, tak bunyi ya. Jadi mungkin tak adalah, cuma orang selalu terbangun tu pasal rumah di sebelah rel MRT, gerang laknat punya mati. Jadi macam mana Ustaz? Termasuk tak dalam larangan? Tuan-tuan, tetap termasuk. Jangan simply laknat orang, tak boleh ni hukum. Habis ngam 7 suku. Jadi tak payah panjang, cukup lah tu. Baliklah, dah terang belajar panjang pun tu akan faham pun. Jadi sebagai kita punya perkongsian pada pagi ni, mungkin jarang kadang-kadang kita bincang bab ni, itu yang kita buat. Tapi yang penting macam saya sebut tadi dalam Tuhan ni, kita untuk dipanggil memperbaiki. Tak pula baikilah. Kalau kita rajin jenis gitu, maknanya lepas ni kita bertenanglah sikit. Kira-kira begitulah mudah-mudahan insya-Allah. So tuan-tuan, tu yang boleh saya kongsikan pagi ni. Terima kasih sekali lagi semua. Pagi ni memang saya tak sempat nak bawa apa benda pun, ikan ke apa ke semua memang tak sempat. Dalam kepala memikirkan soal nak pergi umrah ni tuan-tuan. Tapi kita dah tutup dah lah sampai bulan 12. Dah habis dah, penuh dah seat. Kita buat 30 ni saya bawa jemaah dan lebih kurang 37 orang. Ini kali pertama kita pergi. Memang saya sendiri bawa, dan saya bawa orang rumah saya, Ustazah, untuk tengok, nak bantu, nak settingkan dia punya SOP yang baru ni sesuai. Jadi kalau pergi kita je tak realistik kan. Kita nak tahu bila jemaah datang apa yang akan dapat, apa yang berlaku, apa masalah. Tapi tak apalah, saya sendiri yang bawa. Jadi apa benda masalah pun insya-Allah saya cuba solve terus. Tapi ini untuk bulan 11, bulan 11 dan awal bulan 12 kita ada terbang lagi 6 hari bulan, dan lepas tu 12 hari bulan insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, ini saya share lah, kalau ada yang nak pergi, ada yang tuan-tuan saya yang pergi, disaji tak tutup. Orang kita ni lebih lajak pada laju. Minta maaf sebut lah tuan-tuan, kadang kita ni bertenang sudah lah. Kadang-kadang kita bercakap ni macam kita pula kerja disaji tu. Disaji tak tutup. Baru semalam manager dia telefon, dia kata, Ustaz, jangan lupa saya 20 hari bulan terbang, kata dia. InsyaAllah, sebab kita memang antara pengguna makanan disaji, kita punya jemaah. Sebab orang kita ni, dia makan makanan yang masak di hotel ni, kadang-kadang dia jadi sudah ni, dengan makan makanan tu dia laknatnya nanti.
Ya, pasal apa? Entah apa-apa makanan. Jadi memang kita pakai hadis haji tu memang confirm lah orang boleh makan. Sebab orang nak makan. Itu yang penting. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau orang cakap hadis haji tutup tak ada. InsyaAllah. Ya, 20 hari bulan dia orang akan pergi ke sana, tim dia orang. Dan mungkin kita juga akan start pakai dia orang terus. Ya, dia bagi tahu dah hari tu. Jadi insyaAllah. So untuk bulan 11, 12 kita ada dah tutup tuan-tuan. Kalau ada nak bulan 1, insyaAllah 2, 3 dan seterusnya sampai tahun depan. Cuma kita tak iklankan lagi lah sebab bertenang-tenang saja. Sebab nampak lumba-lumba orang iklan tu. Cuma yang kesiannya orang yang menengok iklan lah faham ke tidak. Bila ditulis tu visa turis, visa pelancong, visa ziarah, orang tak mandang apa pun. Orang tengok ada je. Ya, bawa-bawa tenang. Ya, bawa-bawa tenang. Study dulu apa ada pada visa tersebut. InsyaAllah. Ya, itu sekadar perkongsian je lah. Habis. 3 minit lewat. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.